Bersama bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan seterusnya 4IR, sesuatu yang telah banyak diperkatakan. Kita pun sudah lama mendengar tentang 4IR ini ataupun revolusi industri yang keempat. Dan di Malaysia baru-baru ini pada 1 hari bulan Julai kita telah melancarkan semula dasar baru yang menggagaskan penggunaan teknologi digital untuk mencapai ekonomi mampan tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Dan pastinya untuk merancang ke arah kemakmuran ekonomi masa hadapan. Di studio kita ingin bincangkan secara lanjut tentang dasar 4IR ini. Terima kasih Dr. Zunika Muhammad, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Makro Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Ramai juga bertanyakan Doktor, dalam situasi sekarang dengan ketidaktentuan ekonomi, kenapa relevannya 4IR ini kepada negara kita? Terima kasih. 4IR ni sebenarnya ialah sesuatu yang kita boleh kata teknologi yang berada dengan kehidupan kita sehari-hari. Cuma kita mungkin tak perasan bahawa dia sebenarnya adalah 4IR, teknologi 4IR. Saya bagi contoh kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence. Kita ada sekarang ni chatbot yang boleh menjawab soalan. Bank-bank menggunakan teknologi ini untuk menjawab soalan daripada pelanggan-pelanggan mereka berhubung dengan isu-isu yang dibangkitkan. Dan kita juga ada realiti terimbuh, iaitu bagaimana kita penggunaan handphone kita, kita boleh realiti terimbuh ini kita boleh gunakan untuk mengimaginkan sesuatu keadaan. Dan kita juga ada teknologi 4IR yang contohnya ialah bila kita kata telefon kita boleh menjawab soalan-soalan kita. Kita boleh tanya Google soalan-soalan, Google mengenal pasti suara kita dan boleh menjawab soalan kita. Itu adalah sebenarnya teknologi 4IR. Dan kita tidak boleh lari daripada teknologi ini kerana dia memberi impak yang sangat besarlah kepada kehidupan kita. Bukan hanya di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Bagaimana kita ingin menjadi negara yang dapat bersaing di arena antarabangsa, kita perlukan teknologi ini. Dalam keadaan kita sekarang, apabila kita bertemu bual dengan pakar-pakar ekonomi, mereka sering memperkatakan bahawa ramai di antara rakyat Malaysia masih hidup berpaksikan pendapatan seharian. Jadi mereka cukup terganggu dan terkesan apabila kita dibelenggu oleh pandemik sekarang ini. Dan rakyat-rakyat ini berada dalam lingkungan skill set yang agak kekurangan untuk mencapai kemakmuran dalam teknologi digital. Jadi bagaimana untuk kita membangunkan satu pendidikan untuk membantu mereka meningkatkan tahap kepakaran masing-masing supaya dapat menceburkan diri dalam bidang-bidang teknologi ini? Kita sedar bahawa kita perlukan sesuatu gagasan yang boleh sama-sama kita terlibat untuk memastikan bahawa kita dapat membantu rakyat. Sebagaimana Terence sebut tadi, ada rakyat terutamanya di kawasan pedalaman yang menghadapi kesukaran apabila COVID-19 berlaku. Dan dasar 4IR ini sebenarnya adalah satu dasar yang menyeluruh yang kerajaan letakkan supaya semua kementerian dapat bersama-sama memahami apa yang perlu dibuat dan membuatnya bersama-sama. Sebagai contohnya ialah di bawah dasar ini kita ada 4 teras utama yang memberi fokus kepada peningkatan kemahiran rakyat. Ini adalah teras utama di bawah dasar ini. Kita ingin pastikan bahawa kalau ada jurang kemahiran, terutama B40 dan sebagainya, kita perlu pastikan bahawa kerajaan mengadakan strategi yang dapat mengatasi masalah kekurangan kemahiran ini. Sebagai contoh, program-program TVET, agensi-agensi yang bertanggungjawab untuk menyediakan program-program TVET ini, mereka perlu mengambil contoh bagaimana program-program mereka ini boleh meningkatkan kemahiran belia-belia kita yang akan menyediakan mereka untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan perubahan teknologi yang akan berlaku. Itu yang dikatakan sebenarnya suatu gap ataupun suatu jurang yang perlu diatasi terlebih dahulu sebelum seluruh rakyat Malaysia dapat menerima manfaat. Namun sejarah
4IR ini ada konteksnya di Malaysia, di mana ia pernah dilancarkan secara dasar kebangsaan pada tahun 2018. Mungkin Doktor boleh ceritakan sedikit tentang sejarah 4IR dalam konteks Malaysia. Okey, sebenarnya bila kita bercakap mengenai revolusi industri ini, kita dah berada di revolusi yang keempat. Revolusi pertama telah berlaku pada tahun 1760 dulu lagi, apabila pengenalan kepada kuasa wap ataupun kuasa menggerakkan enjin menggunakan wap. Steam engine. Kalau kita semua boleh ingat bahawa Titanic itu sebenarnya ialah teknologi industri 1.0 yang telah tenggelam pada tahun 1912 tu. Dan yang keduanya ialah industri 2.0. Ini berlaku pada tahun sekitar tahun 1830. Ini kita ada kuasa elektrik pada masa itu, dan kita boleh semua pun ingat bahawa Henry Ford telah mengeluarkan kereta Ford secara besar-besaran menggunakan teknologi conveyor belt, yang mana kita boleh buat pengeluaran secara besar-besaran. Dan industri ketiga pula, 3.0 pula, berlaku pada tahun 1969. Dan ini teknologi ketiga ni pengenalan kepada ICT, Information Communication Technology, yang mana kita ada mesin dan komputer yang boleh diautomasikan untuk melaksanakan kerja-kerja tertentu. Dan industri 4.0 pula, ia berlaku pada tahun 2011 apabila konsepnya diperkenalkan di Jerman, dan fokus pada masa itu adalah untuk sektor pengeluaran. Dan di Malaysia, kita telah pun melancarkan sebagaimana disebut tadi, industri forward pada tahun 2018 untuk kita pastikan bahawa sektor pembuatan kita adalah dapat menguasai teknologi ini. Dan pada 1 Julai, sebagaimana disebut tadi, kita telah pun melancarkan dasar 4IR negara untuk kita pastikan bahawa bukan hanya sektor perbuatan, tetapi juga sektor-sektor lain yang penting kepada Malaysia. Sektor pertanian, sektor perkhidmatan, sektor pendidikan, sektor logistik dan perdagangan dan sebagainya juga dapat menguasai teknologi 4IR ini. Doktor, dengan evolusi dan keperluan industri yang banyak berubah dan begitu banyak serampang ataupun portfolio yang perlu diambil, apakah perbezaan di antara dasar 4IR ini dengan polisi sebelum ini? Kita ada rangka tindakan ekonomi digital, kita juga ada My Digital. Jadi dengan begitu banyak inisiatif ini, di mana 4IR dalam spektrum ini? Sebenarnya 4IR ni dia sangat rapat kaitannya dengan dasar yang telah pun dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada Februari yang lalu, iaitu Blueprint Ekonomi Digital Malaysia. Kerana teknologi 4IR sebenarnya adalah foundation kepada ekonomi digital. Kita lihat bahawa contohnya ialah bila kita kata kita inginkan ekonomi digital, contoh kecil lah saya bagi ya. Kita menggunakan jam Fitbit kata ya. Contoh. Kita dapat menggunakan teknologi sensor daripada 4IR untuk kita boleh memastikan kesihatan kita dipantau. Kita dapat pastikan kesihatan kita dipantau. Jadi teknologi 4IR inilah yang menggunakan platform digital boleh menghantar signal kepada sistem untuk detect kalau kita ada masalah, dan kemungkinan kita juga boleh orang yang memantau tu ialah penasihat kesihatan kita. Jadi inilah kaitannya antara teknologi 4IR dan juga pendigitalan, inisiatif untuk pendigitalan. Dan 4IR ini perlu kita gerakkan dengan kita menyediakan infrastruktur digital. Kerana kebanyakan teknologi-teknologi yang ada dalam 4IR sebenarnya memerlukan infrastruktur digital untuk ketersambungan dan sebagainya. Kalau kita lihat kepada dasar 4IR ini, apa yang boleh kita perkatakan tentang perbezaan yang dibawa oleh dasar 4IR ini berbanding dengan dasar-dasar sebelum ini, ataupun bagaimana ia menggabungkan tenaga daripada semua pihak
seperti yang doktor katakan tadi, kita memerlukan kerjasama semua pemain industri dalam semua jenis sektor untuk mengambil peluang daripada 4IR ini bagi mencapai satu ekonomi yang mampan. Kita melihat bahawa dasar 4IR ni sebenarnya adalah dasar yang memayungi dasar-dasar yang ada, yang telah pun dilancarkan oleh kerajaan pada masa ini. Sebagaimana contoh, dasar sains, industri dan inovasi telah pun dilancarkan oleh kerajaan. Dan kita inginkan platform sains ini bergerak supaya dapat menyokong dasar 4IR. Teknologi yang difokus di bawah dasar Dastin ini adalah teknologi 4IR. Jadi dengan adanya satu dasar yang menyeluruh, dasar 4IR teknologi ini, dia akan dapat memberi panduan kepada semua kementerian, semua agensi untuk memastikan strategi-strategi yang akan dilaksanakan di peringkat agensi, di peringkat kementerian adalah berpandukan kepada objektif yang sama. Dan dapat dipahami oleh semua pihak supaya kita boleh bergerak bersama-sama. Dan ramai juga yang menimbulkan kerisauan bila mana kalau kita lihatkan tentang pembangunan teknologi, robotik, kerisauan tentang penggantian tenaga manual itu, doktor. Bagaimana ini dapat diberikan penjelasan lebih jelas kepada warga masyarakat? Sebab ada juga laman-laman web sebelum ini yang mengatakan kerja-kerja yang akan digantikan dengan mesin pada satu masa nanti. Bagaimana ini dasar 4IR ini tidak mengkompromi potensi human capital ataupun modal manusia? Pengacara AI sebagai contoh. Alah, Terence. Kita sebenarnya kita nak kata tak benar, taklah juga. Ada kerisauan yang sebagai contohnya ialah tinjauan oleh YouGov Omnibus menunjukkan bahawa 3 orang daripada 10 orang rakyat Malaysia percaya bahawa robot boleh mengambil alih kerja mereka. Ini adalah dalam kalangan belia-belia kita lah yang melihat bahawa risau bahawa mereka tidak akan dapat mencari peluang pekerjaan. Dan kita lihat sebagai contoh unjuran oleh World Economic Forum pada tahun 2020, mereka mengatakan bahawa 75 juta pekerjaan akan terjejas disebabkan oleh 4IR ini. Tetapi di sebalik pekerjaan yang terjejas ini, wujud juga peluang bahawa 130 juta pekerjaan baru akan dapat dicipta. Dan inilah masanya kenapa kita perlukan satu dasar ini yang dipahami oleh semua pihak, kerana kita perlu sediakan rakyat Malaysia untuk merebut peluang 133 juta ini. Jadi kita sebagaimana tadi kita sebut bahawa kita perlu tingkatkan kemahiran belia kita, kita perlu pastikan sektor pendidikan kita bersedia untuk memastikan rakyat kita dapat menguasai teknologi 4IR supaya mereka tidak ketinggalan dalam meraih peluang pekerjaan yang ada ini. Untuk kita sebagai contoh ada Sophia the Robot yang lebih kurang merupakan robot yang menggunakan AI yang sangat tinggi, namun di belakang Sophia the Robot itu ada satu pasukan engineer, perisian dan juga pakar teknologi yang membangunkan pelbagai perkara yang harus digunakan untuk memastikan Sophia the Robot itu boleh berfungsi. Jadi untuk setiap pengacara AI ada satu pasukan. Jadi kita masih relevan lagi. Kehilangan manusia yang bekerja di depan kamera, tapi ada manusia-manusia di belakang kamera yang tetap menyokong pembangunan-pembangunan yang berkadaran dengan modal insan itu. Bagaimana untuk melatih sebenarnya, doktor? Kalau kita lihat mereka yang sedia ada sekarang ini melalui TVET ataupun program-program yang menggunakan TVET adalah tidak sangat bertumpu kepada teknologi sebenarnya, ia bertumpu kepada kemahiran. Jadi bagaimana untuk mengubah kemahiran itu menjadi kemahiran berteknologi tinggi? Inilah yang salah satu gagasan yang ingin kita bawa dalam dasar 4IR ini, bahawa kita perlu mengenal pasti strategi-strategi yang perlu dilaksanakan supaya kita dapat pastikan bahawa kursus-kursus yang kita sediakan adalah menjurus kepada kursus yang boleh menyediakan belia-belia kita dengan kemahiran yang diperlukan untuk industri 4IR ini. Dan kita mengambil pendekatan
keseluruhan negara. Maksudnya kita ingin libatkan semua pihak, bukan sahaja di pihak kerajaan ataupun agensi-agensi yang bertanggungjawab, tetapi juga kita ingin libatkan industri kerana mereka lah yang akan menggunakan pekerja-pekerja. Jadi mereka tahu pekerjaan apa yang mereka inginkan dan mereka bekerjasama dengan agensi-agensi yang menyediakan latihan untuk memastikan bahawa kurikulum yang disediakan itu adalah kurikulum yang menepati keperluan mereka. Dan kerajaan juga sebenarnya telah pun menyediakan beberapa inisiatif yang kita boleh sediakan untuk membantu industri-industri, PFI industri terutama ialah PMKS ataupun perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Kalau kita dengar pengumuman sepanjang tempoh COVID-19 pandemik ni, kita telah pun ada 8 package yang telah diumumkan oleh kerajaan dan untuk PMKS sendiri, kerajaan telah menyediakan hampir 200 bilion allocation untuk membantu PMKS terutama untuk digitalisation dan juga beralih kepada teknologi yang lebih moden. Jadi itu memberikan satu motivasi dan juga optimisme baru kepada pemilik perniagaan, kepada pemain industri, bagaimana 4R membantu dan bukannya menyisihkan setengah golongan. Terima kasih Dr. kerana sudi bersama kami pagi ini, penjelasan yang sangat baik sekali tentang dasar 4R negara, bagaimana ia penting dalam perkembangan dan juga untuk merancang kemakmuran ekonomi pada masa akan datang. COVID telah memaksa kita untuk menerima bahawa dunia semakin digital dan teknologi digital ini akan terus berkembang. Jadi kita perlu merobot peluang yang ada dan juga mempertingkatkan kemahiran diri sendiri, cross-skill, upskill dan juga reskill yourselves kerana teknologi itu adalah masa depan dan sudah tidak boleh dinafikan lagi. Dan kita berehat seketika dan lebih banyak dari segi statistik akan kami bawakan pada anda untuk semua isu berkait dengan situasi pandemik COVID-19 di Malaysia. Kita akan kembali bersama anda selepas ini.